Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid kat rumah? Sihat ke? Nah, ustaz harap ustaz mendoakan kamu semua dalam keadaan sihat, dalam keadaan baik-baik saja, dan mudah-mudahan kita semua dihindari daripada dijangkiti wabak yang tengah melanda negara kita ni. Baik. Jadi walaupun kita tak dapat bersama bersua muka di sekolah ni, kita mak tak mak kena apa? Kena mengaji juga. Kita kena mengaji juga, kita kena belajar juga untuk meneruskan lagi pengajian kita, untuk teruskan lagi kita punya proses menuntut ilmu. Baik, untuk video kali ini ustaz akan mengajar untuk kelas 3 Ibn Sina, kelas 3 Ibn Sina dalam subjek fiqh. Untuk kelas 3 Ibn Sina ustaz akan mengajar kamu antaranya subjek fiqh, sama juga macam buku tahun 2, tahun 1 warna biru juga, cuma dia tulis 3 sini. Okey, sekarang ustaz nak kamu, okey, pertama sekali ustaz, sebelum ustaz masuk belajar, masuk dalam sesi pembelajaran, ustaz nak pesan dekat kamu supaya kamu memasang telinga, bagi perhatian dalam pembelajaran kita ni, sebab kita dalam keadaan kita belajar berjauhan, kita berjauhan. Jadi ustaz tak ada depan mata kamu pula tak ada depan mata ustaz. Jadi bila kita belajar macam ni, kalau kamu tak faham, kamu susah nak tanya. Kalau ada depan tak apa, senang. Kamu tak faham, kamu angkat tangan, jadi ustaz boleh jawab apa yang kamu tanya. Bukan tak boleh tanya, boleh tanya, tapi kamu lambat sikit lah. Nak tanya boleh, kamu boleh je WhatsApp ustaz, boleh je telefon ustaz. Tapi tu pun kalau ustaz sempat telefon. Kalau lambat buka telefon, lambat sikit jawapan. Jadi nak elakkan semua tu, jadi berlaku payah-payah, kita bagi perhatian betul-betul supaya kita dapat memahami apa yang kita pelajari. Kamu dapat faham apa yang ustaz ajarkan kepada kamu. Baik. Jadi kita terus masuk kepada pelajaran yang pertama. Ustaz nak sekarang kamu buka muka surat yang ke-4. Muka surat 4 tu muka surat 4. Sebab tajuk pertama, pelajaran pertama berada di muka surat yang ke-4. Baik. Untuk pelajaran pertama subjek fiqh tahun 3 ni, tajuk pertama dia tentang tayammum. Tentang tayammum. Dan tayammum ni berada di bawah tajuk besar, itu at-taharah, bersuci. Tayammum ni salah satu tajuk daripada tajuk bersuci. Dikira bersuci ni tajuk besar. At-taharah ni tajuk besar. Bawah dia ada apa? Ada wudu, ada tayammum, ada mandi wajib dan sebagainya lah. Jadi tayammum ni pun sebahagian daripada tajuk bersuci. Untuk tahun 2 pun tajuk pertama adalah bersuci. Tahun 3 tayammum. Tayammum ni juga sebahagian daripada tajuk bersuci. Sebab apa? Selalunya kita ngaji fiqh ni tajuk bersuci ni duduk depan-depan sekali. Sebab apa? Sebab kalau kita ni tak bersuci, kita tak bersuci, maka apa segala ibadah yang kita buat Allah tak akan terima. Allah tak akan terima ibadah kalau kita ni tak bersuci. Tubuh badan kita ni dalam keadaan berhadas kecil ataupun hadas besar, ataupun dekat tubuh badan kita ni ada najis, pakaian kita ni ada najis, kotor, tempat sembahyang kita pun kotor, ada najis. Jadi sembahyang kita, ibadah kita semua ni tak diterima oleh Allah. Jadi mau tak mau kita kena tahu dulu cara macam mana kita ni nak bersuci. Bila kita tahu cara macam mana nak bersuci, kita dah bersuci, maka insya-Allah ibadah yang kita buat tu Allah terima. Baik, jadi kita masuk pada tajuk tayammum. Okey. Kita tengok pengertian tayammum pada bahasa dan syarak. Okey. Erti tayammum pada syarak ialah menyapu muka dan kedua tangan meliputi siku dengan tanah atau debu yang bersih. Okey, maksud tayammum kat sini pada syarak, pada syarak ialah menyapu muka, menyapu muka dan kedua tangan meliputi siku, dua tangan ni
sampai ke siku ni, dengan apa? Dengan tanah. Kita menyapu muka dan juga tangan hingga siku ni dengan tanah ataupun debu tanah yang suci lah. Debu tanah yang suci. Kita tengok tu ada debu tanah, okey, kita pergi ambil debu tanah tu, kita gunakan untuk bertayamum. Jangan pula dah nampak dah dekat tanah tu ada tik kucing korek. Kucing korek, dia berak itu, dia kambut. Kita nampak dah ada tik kucing tu, kita pun pergi ambil dekat tik kucing tu. Ambil angkut tik kucing buah bekas, kita pun tayamum, tempek tik kucing di muka. Tak ada apa. Tempek. Bau apa ni? Bau semacam ni. Tahu dah. Bekas tik kucing. Jadi pastikan debu atau tanah yang kamu ambil tu tanah yang suci dan bersih. Jangan ambil bekas-bekas yang dah tahu dah kucing duk berak situ ataupun bekas anjing duk kencing situ. Kita dak pi ambil tanah dekat situ, gunakan untuk bertayamum. Tak boleh. Tayamum pun kita tetap kena ambil tanah yang suci dan bersih. Okey. Sambung lagi. Tayamum ialah satu kemudahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat Islam untuk dilakukan semasa menghadapi keadaan yang menghalang daripada berwuduk atau mandi wajib disebabkan ketiadaan air kerana sakit. Kerana tiada air atau kerana sakit. Okey. Jadi tayamum ni salah satu orang panggil kemudahan yang Allah bagi kat kita. Kemudahan ataupun kelonggaran yang Allah bagi dekat kita. Sebab apa? Sebab kepada umat Islam, kemudahan untuk orang Islam untuk kita. Sebab apa? Sebab kita ni tak tahu keadaan kita bila mana kita ni sakit ataupun dalam keadaan kita ni tak ada air. Tu kita semasa menghadapi keadaan yang menghalang daripada berwuduk. Contoh dia apa? Kita ni naik motor atau naik kereta, tiba-tiba jatuh tu luka habis kan. Luka tangan. Jadi kita tak boleh kena ayak. Kalau kena ayak sakit betul tak? Tak boleh kena ayak. Jadi benda ni menghalang daripada kita menggunakan air. Jadi macam mana nak kena ayak? Satgi basuh-basuh ni jenah jerit, jenah teriak, sakit. Kan, wah sakit. Jenah mampu kan, jenah. Jadi cara kita nak mensucikan diri ni, kita nak gantikan wuduk ni, tak boleh guna air, kita kena bertayamum. Sebab tayamum ni tak semestinya ambil debu, tempek banyak-banyak, bubuh di tangan tu, dah. Dia layak nipis kat pada. Contoh ni dinding kamu ni, dinding rumah, ada debu, ada habuk. Boleh je tempek tangan dinding. Walaupun tak nampak habuk tu ada. Dikira sah dah nak tayamum. Sebab kalau kita tayamum pun kan, kita tayamum kita tempek tangan tanah, kita disunatkan tepuk dulu. Kita disunatkan tepuk dulu untuk nipiskan debu tu, bukan tempek-tempek terus buh di muka. Saya putih penuh di muka tanah. Kita tepuk-tepuk debu tanah tu, kita disunatkan nipiskan dulu. Bukan kata ambil tu buh di muka. Satgi jangan berasa habuk masuk hidung. Sebab tu kita ni bila mana luka pun kita kena tak kuat-kuat, kita tak layak pun dah. Bagi syarat dia kena debu. Sikit-sikit pun dah. Contoh luka sini, buh sini layang gitu kan. Tak semestinya kena ambil debu tempek botol satgi. Bila luka ni pula kena tanah pula satgi kotor habis semua. Jenah pula kita nak basuh lagi pedih. Jadi cara tak semestinya kena ambil tanah buh ni tu, tapi layang-layang apa dah. Buh ambil syarat dia kan. Kita ni dah kita dalam keadaan kita ni lemah terhadap air. Kita sakit, kita tak boleh kena air. Jadi mau tak mau kita tayamum untuk juga untuk ambil syarat kita ni nak bersuci. Jadi untuk kita nak sembahyang kita nak sembahyang. Tak kira sakit ke apa, tetap kena sembahyang. Bila nak sembahyang kena ambil wuduk. Nak ambil wuduk kena guna air. Bila guna air pula tangan luka sakit, jadi kena bertayamum, kena tayamum. Okey, baik. Atau mandi wajib. Okey, contoh kita kadang-kadang kita ni berhadas besar, jadi kita ni nak mandi wajib. Air tak ada, nak mandi wajib tak boleh. Cara macam mana? Tayamum juga.
tayamum boleh menggantikan wuduk dan juga mandi wajib. Seterusnya itu kalau bab kita lemah tak ada air kan? Tapi kalau kita tak ada air kena bertayamum. Syarat kena ada air ni, tak ada air ni. Contoh kat rumah kita buka pipet air tak ada. Buka pipet air tak ada. Lepas tu tak ada air pipet di rumah, pergi cari mana? Pergi cari sungai-sungai tengok. Tengok sungai ada air, tapi sungai kita kotor, tercemar. Tak boleh, sungai tak suci. Tak boleh juga. Lepas tu pergi rumah jiran, pergi surau, pergi masjid, air pun tak ada, kering habis dah. Pergi kedai cari air mineral, kok ada, tak ada juga. Barulah kita boleh bertayamum. Tapi tu kena pastikan sungguh-sungguh kata air tak ada. Kena pastikan sungguh bahawa air tak ada, barulah boleh kita bertayamum. Setakat kat rumah kita je tak ada, tempat lain ada, tak boleh. Kena keluar cari air dulu. Kena keluar cari air dulu, barulah, kalau tak ada juga barulah boleh tayamum. Tu syarat-syarat kita nak tayamum. Pertama, kita sakit, kita lemah tak ada air, kita tak boleh kena air, jadi kita kena tayamum. Yang kedua, pasti air tak ada. Bila air tak ada, kita ustaz cakap kedah Ustaz rasa video ustaz ni insya-Allah anak murid seriti je kot tengok Kalau ada murid sekolah lain yang sekolah lain tumpang tengok tu, agak faham lah ustaz cakap kedah je. Jadi air tak ada. Air tu air air tak ada. Kat rumah tak ada, pergi kat rumah jiran tak ada, pergi surau tak ada, masjid tak ada, pergi kedai air mineral pun tak ada, habis. Semua tak ada lah. Sungai pun kita tengok kering ataupun sungai dah tercemar, kotor, tak boleh nak guna untuk kita ni nak berwuduk atau kita mandi. Jadi barulah kita boleh bertayamum. Okey. Kita sambung lagi. Air merupakan alat yang paling penting untuk bersuci. Air ni sangat penting untuk suci. Kita penting sungguh. Kita nak mandi guna air, nak berwuduk guna air. Lagi pun nak basuh berak guna air, nak basuh kencing guna air, betul tak? Semua benda kita guna air. Jadi air ni merupakan perkara yang paling penting, alat yang paling penting untuk kita ni bersuci. Basuh baju guna air, betul tak? Banyak benda guna air. Jadi kalau air tak ada, air tak ada, susah. Jadi susah. Jadi sekiranya tiada air untuk bersuci, kita boleh melakukan tayamum bagi menunaikan solat. Contoh kita nak solat, kita nak berwuduk, air tak ada, kita kena bertayamum. Bertayamum menggantikan wuduk. Menggantikan wuduk untuk kita nak sembahyang ataupun untuk kita solat. Kita juga boleh bertayamum sekiranya kita ditimpa sakit yang tidak boleh menggunakan air, atau anggota wuduk kita luka. Ustaz kata tadi lah, kita sakit, kita jatuh geret ke apa, luka, kita tak boleh kena air, sakit kan. Jadi kita boleh juga bertayamum menggantikan wuduk. Kita sakit ke apa tanah kat tangan Ustaz? Sakit, kutu sakit, tapi kita ni bukannya macam Ustaz kata tadi, tak semestinya kita kena ambil tanah bubuh gitu, tak. Kita nipis-nipis je. Kalau kita ada ambil debu tanah pun, kita tepuk, kita disunatkan retuk dulu. Kita retuk dulu bagi nipis. Ataupun kita boleh contoh meja ustaz ni, ada meja guru ni, meja ni lama tak guna, ada habuk, boleh je guna habuk atas meja ni, tepuk. Tapi tak nampak sangat pun. Dah nipis dah, kita ambil sunat, kita tepuk juga bagi nipis. Sapu di muka. Ni ustaz tepuk ni, ada habuk ni. Walaupun kita tak nampak habuk, ada habuk, kita tepuk, kita nipis kan, sapu di muka. Nampak tak habuk kau ustaz? Tak nampak. Dikira tayamum. Lepas tu tak buang. Walaupun tak nampak habuk, ustaz tetap kena buang sebab takut ada habuk yang telah digunakan tadi. Habuk pun tak boleh kena buang dulu. Barulah kita tepuk barulah, sebab takut jadi habuk yang mustakmal, habuk yang telah digunakan. Dia macam ayat lah, ayat pun tak boleh guna ayat yang mustakmal yang telah digunakan. Kita buang, tepuk barulah ke tempat yang lain, jangan tempat yang sama, tempat yang lain. Tempat yang lain, nipis kan? Lepas tu ustaz sapu ni. Sapu. Nampak habuk kan ustaz? Tak nampak habuk. Tapi dikira tayamum. Tak sebenarnya kena nampak putih, nampak ustaz ni tayamum semua, nampak tanah ni dahi, nampak tanah di muka, di hidung. Tak sebenarnya kena nampak.
tak nampak pun tak apa, tapi dikira tayamum sebab ada habuk. Pastikan ada habuk, ada debu, debu ataupun tanah. Dia mestinya syarat tanah ataupun debu. Okey, boleh faham? Ustaz harap faham dah. Bagi perhatian sungguh, harap boleh faham. Okey, itu segi itu tentang pengertian tayamum. Okey, baik. Okey, video ni pun dah panjang dah. Untuk muka surat pertama, okey, pada hari ni Ustaz hanya masuk pada muka surat yang keempat saja. Baru satu muka surat yang Ustaz cerita tadi. Ustaz cerita tadi baru satu muka surat. InsyaAllah ada lagi muka surat belakang-belakang ni. Jadi untuk kita akan sambung untuk video yang seterusnya lepas ni lah. Untuk sesi akan datang kita akan sambung lagi tentang dalil mengharuskan tayamum. Kita ngaji tentang tayamum ni, mai mana tayamum ni? Apa bukti dia yang kita ni kena tayamum? Ni lah dalil dia ataupun bukti yang mengharuskan kita ni kena tayamum. Jadi untuk yang ke depan nanti insya-Allah Ustaz akan sambung lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Jadi Ustaz harap bagi kamu ni kat rumah belajarlah sungguh-sungguh. Ambil segala apa yang ustaz-ustaz ataupun cikgu-cikgu yang bagi daripada sekolah ni untuk kamu mendapat lebih banyak ilmu, kamu dapat memahami apa yang cikgu-cikgu kat sekolah ni ajarkan kepada kamu. Tak kira lah subjek apa pun, tak sebenarnya dalam subjek agama, subjek akademik pun kamu kena bagi perhatian. Okey, jadi ustaz harap kamu semua berjaya dunia akhirat. Jadi sama-sama kita menjaga diri kita, jaga keluarga kita, sama-sama kita ni memutuskan jangkitan COVID-19 yang melanda negara kita ni supaya segera berakhir. Ustaz harap tahun ni kita semua dapat sama-sama kita dapat menunaikan solat sunat tarawih di masjid ataupun di surau. Supaya tak jadi macam terlepas, banyak semua bakat main di rumah, macam-macam jadi sampai ada cucu masuk langkah tak uas semua ada. Jadi Ustaz harap tahun ni Ramadan tahun ni lebih baik daripada Ramadan yang tahun lepas. Jadi kita harap Ustaz harap semua kita dapat belajar bersungguh-sungguh walaupun dalam keadaan kita ni berjauhan. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.